hapuskan perbezaan. Janganlah perbezaan yang sikit cenonek tu pun sibuklah nak dicanang-canangkan. Yang persamaan kita yang banyak persamaan. Itu yang perlu kita raikan. Kenapa? Negara Malaysia pelbagai bilang kaum, agama dan juga etnik. Jadi kita sentiasa hormat menghormati. Itu penting ya. Katanya Malaysia Madani kan. Malaysia Madani dah perlu semangat. Dan juga ada ini ya maklumat yang perlu saya war-warkan kepada anda. Ya, maklumat apa? Ya, berkenaan dengan kita bagi tahu ni maklumat ya untuk anda semua. Berkenaan dengan jangan polemikkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah. Ini perlu makluman untuk semua ya. Mungkin ada daripada anda yang kurang kefahamannya. Jadi kita bawakan maklumat ini. Jadinya tegas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia Muhammad Faisal Abdul Aziz, model itu tidak sepatutnya menjadi isu kerana ia hanya diterapkan dalam lingkungan pelajar Islam sahaja. Dan juga hadis 40 yang dikumpulkan Imam Nawawi mencukupi penerapan nilai murni serta akhlak mulia berdasarkan sumber rujukan serta autoriti yang jelas daripada hadis sahih. Apa lagi kata-kata yang boleh kita bawakan? Ya, pertubuhan bukan kerajaan bukan Islam tidak perlu bimbang dengan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah seluruh negara. Dan jelas Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, kementerian sentiasa terbuka untuk bertemu mana-mana pihak sekiranya masih keliru dengan pelaksanaan modul itu. Ya, mesti ada yang cemas kan, kurang kefahaman. Jangan risau, nanti adalah inisiatif lain untuk menjelaskan lagi dasar ini. Dan juga kita tegas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia Muhammad Faisal Abdul Aziz, modul itu tidak sepatutnya menjadi isu. Dan kita dengar pula pandangan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri. Perdana Menteri menyatakan masyarakat bukan Islam di negara ini diminta untuk memahami kepentingan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Ia menjamin kestabilan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama pada masa depan. Itu dia, kita kena faham konsep. Janganlah terus kita nak tembakkan. Banyak pula kata-kata negatifnya. Jangan ya, kita kena sentiasa positif. Perlu mengkaji dulu. Sebab itulah bertepatan dengan topik kita pada malam ini. Kreatif atau kritis? Anda yang mana satu? Ada yang memang ada di antara kita ni memang kelebihan dia lah kreatif, dia lah kritis. Perbezaannya macam mana double N? Nampak ejaannya depannya sama, ada K, ada bezanya ya. Kalau kreatif, kita melahirkan ide-ide baharu, mana yang unik. Kalau kritis pula, bagi orang yang berfikiran kritis ini, mereka daripada maklumat yang ada, mereka menganalisa dan juga banyak lagi kajian dilakukan untuk dapat kefahaman yang lebih jelas. Jadi itulah topik yang kita bawakan pada malam ini, dan di hujungnya kita selitkanlah sikit semangat kemerdekaan, kita nak war-warkan kepada penonton. Jadi kita bawalah topik tu sedikit je kita sentuh ya, mengenai merdekakah minda kita. Itu di hujung-hujung nanti. Yang penting anda boleh terus saksikan kami secara langsung. Ada pertanyaan ataupun persoalan, anda boleh pergi ke Facebook page rasmi kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Nanti saya akan hintai-hintai komen-komen kata semangatlah. Mungkin ada kata-kata semangat bersempena dengan bulan kebangsaan ini. Anda boleh terus pergi ke Facebook page rasmi kami. Okey, baik, sekarang ni kita nak berehat seketika ya. Terus dia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. #Demi Negara. Apakah yang dilakukan demi negara kita Malaysia? Tepuk dada, tanyalah selera sendiri ya. Yang penting kita ada semangat bersempena dengan bulan kebangsaan ini. Baik, sekarang ini kita teruskan untuk segmen kita yang pertama. Kita lalukan kedatangan untuk topik kita iaitu anda kreatif
atau kritis? Yang mana satu itu? Baik, kita lalukan kedatangan di sebelah kanan saya. Kita lalukan kedatangan. Kita ada Nur Zawani Muhammad Zakaria, iaitu usahawan ataupun pengarah urusan ZS Greener Sdn Bhd. Selamat datang, Wani. Selamat datang. Terima kasih menerimakan saya dekat sini. Sama-sama juga kita. Boleh kita panggil dia nama Wani ya? Boleh. Lebih mesra orang kata. Betul, lebih mesra dan lebih seronok kita nak bincang topik kita malam ini. Betul. Memang saya bila dapat topik kata kreatif atau kreatif, best je, best. Saya suka. Best kan saya topik suka. Okey, baik Wani. Simpan dulu semangat dulu. Lepas ni kita akan borak lagi banyak lagi kan? Boleh. Tak sabar ni. Okey, dan di sebelah kanannya pula kita ada Rizal. Ya, Rizal, terima kasih kerana sudi menghiburkan kami tadi. Terima kasih sebab jemput saya juga datang ke SMM malam ni. SMM, so malam Malaysia ni kan. Tapi mungkin tadi apa tu persembahan tadi ada keunikan ke kelainan tadi ke? Ada kekurangan sedikit. Kenapa tak? Mungkin ada nak cerita? Sebab semalam saya pergi tengok konsert. Jadi bersorak bersorak terlebih lah cerita dia. Tak apa. Yang penting tetap mantap, tetap dapat menghiburkan kita semua ya. Okey, baik Wani, untuk topik kita malam ini kan Wani pun best kan, seronok terhibur kan? Terhibur sangat tadi. Terhibur, yang penting semangat kan Rizal, apa saja halangan dia terus tetap memberikan yang terbaik. Ya, betul. Baik Wani, untuk topik kita, bagi menjawab topik kita pada malam ini, adakah anda orangnya kreatif ataupun kritis? Kalau nak menjawabkan saya ni adalah orang yang kreatif pun ataupun kritis. Okey, saya nak cerita sikit dari ke belakang sikit kan. Boleh. Okey, saya ni sebenarnya kalau nak ikutkan, saya bukannya datang daripada bidang TVET. Bukan bidang kemahiran ya? Bukan. Tapi alhamdulillah saya digunakan orang kata keunikan atau kelebihan dengan membuat perniagaan atau membawa perniagaan dalam bidang TVET ni sendiri. So saya sebenarnya kalau nak ikutkan, saya ni dalam bidang perakaunan je, finance saja. Tapi orang kata kita ni sebab kita nak ambil peluang. Rebut peluang yang ada. Ya, nak rebut peluang sebab kita tahu dekat luar sana sangat banyak permintaan dalam bidang especially dalam bidang aircon lah, kita cerita pasal penghau dingin ataupun penyejukan ni kan. Orang kata kalau boleh saya rungkaikan, sebenarnya setiap satu rumah at least sekurang-kurangnya ada satu unit aircon. So tapi ramai dekat luar sana susah sangat nak cari kontraktor aircon dekat luar tu kan. Jadi saya cakap okey, never mind, saya buat dengan husband saya untuk buat dalam bidang aircon ni, and alhamdulillah kita berjaya lah, sehingga diangkat ataupun dinobatkan sebagai ikon TVET MARA 2022. Dia telah menjadi ikon dia. Sebab kalau kata tadi lah kan, sebab kreatif. Kreatif ni as we know lah, kalau nak ikutkan dia menyumbangkan ataupun membawa idea-idea baru, menginovasikan dan sebagainya. Kalau nak katakan kritis, sebelum kita nak dapatkan sesuatu tu, of course kita akan buat kajian, kita nak kena tahu betul ke tidak kelemahan dekat mana, apa peluang yang ada dan sebagainya. Sebab tu kalau tadi nak ditanya saya kreatif atau kritis, saya pilih dua-dua. Dua-dua dia pilih. Betul, dua-dua tu memerlukan hubung kait dia, ada hubung kaitnya. Dia perlukan one another. Tengok, saling memerlukan, itulah dia. Kena ada kritis dan juga kreatif. Bila dah kita kritis ni, kita dah buat mendalami lagi banyak analisa, kita buat bedah. Kita bedah dia. Lagilah dapat kita hasilkan lagi sesuatu benda yang lebih kreatif. Ya, betul. Kalau tak macam kita nak datang kreatif tu, kalau kita tak bedah siasat dia kat mana, apa yang boleh kita buat tambah baik ke apa kan. Setuju sekali Wani. Itu pandangan daripada Wani. Kita tanya pula Rizal. Rizal dari segi anak seni muzik ni, Rizal memerhatikan diri Rizal, adakah Rizal seorang yang kreatif ataupun kritis? Saya lebih kepada kreatif. Kreatif ya? Sebab bagi saya kalau kreatif ni dia boleh dikatakan daripada semua segi aspek lah. Sebab kalau lagi satu apa tadi? Kritis ya? Kritis. Kalau kritis, saya tak pandai untuk analisa lagi maklumat tu ya. Dan betulkan apa yang tak betul tu, saya kurang sikit macam tu. Tapi saya suka cipta benda yang baru. Contoh dia lirik lagu. Ya, bertepatan sekali. Untuk jadi orang yang kreatif ni mesti ada mesti ada sumber inspirasi ataupun momen-momen tersendiri. Bagi Rizal sendiri, macam mana Rizal untuk mendapatkan ilham menghasilkan sesuatu yang kreatif?
mostly dia main dengan perasaan lah. Kalau kita tengah happy pun, kita boleh create something yang buatkan yang lain ikut sama-sama happy dengan kita. Tapi kalau emosi tu sedih, tak adalah kita bawa sama-sama semua orang jadi sedih. Tapi kita cuba untuk olahkan, bawa ke benda sesuatu perkara yang baiklah. Contoh kita sedih tapi kita buat dia untuk drama ke. Suka drama ni ya. Suka drama ni betul. Orang-orang muzik kan, orang-orang seni ni kan suka ambil apa saja perasaan yang dialami, itu yang dapat dihasilkan sesuatu yang kreatif. Okey, dan juga Wani, kalau kita lihat sekarang ni kemudahan ataupun kemajuan dari segi digital kan, adakah ini salah satu faktor yang menyebabkan lebih ramai kreatif daripada kritis? Okey, nak katakan boleh ya dan juga tidak. Okey, sebabnya kalau kita tahu kan dunia digital ni dia kan sampai cepat je kan. Sangat Wani. Sampai satu tahap sampai orang tak sempat nak digest, nak menganalisa tu pun dah terus jump into conclusion. Ya, terus post dekat media share kan. Itu yang tak baiknya lah. Tapi kalau ikutkan dengan dengan dunia digital ni juga sebenarnya melahirkan lebih ramai orang yang kreatif dan juga dalam bentuk kritis. Sebab apa yang saya cakap kritis kat sini, okey, bila kalau kita tengoklah ada aplikasi social media yang ada sekarang ni, dia lebih banyak share ataupun berkongsi ilmu dekat dalam social media tu sendiri. Tak adalah semata-mata gosip saja ke kan. So yang gosip ni rajinlah orang laju je tekan share kan. Maklumat terkini, gosip terkini hati-hati dia nak jadi orang yang pertama. Itulah masalah dia. Tapi kalau nak ikutkan, ada banyak juga dekat luar sana yang mengeducate atau berkongsi dari segi ilmu tau. Tu yang kadang-kadang kita nak tahu, okey, apa 3 tips, contoh macam dalam saya punya Dila kan. Apa 3 tips pemilihan aircon contohnya. Kita boleh dapatkan dekat social media, cepat je, laju je. Tapi kalau dulu nak kena panggil orang, kan manual kan, TikTok ambil masa yang lama nak sampai. Penerangan. Tapi sekarang everything semua di hujung jari. Tapi kalau nak katakan kreatif, of course daripada kita boleh nampak lah, kalau dulu macam tadilah, daripada kritis itu membawa kepada kreatif dia. Bila kita nak sampaikan ilmu tu, kita boleh sampaikan melalui media sosial tu cepat, laju, pantas. So semua orang boleh dapat dalam, orang kata dalam nak tahu je buka phone, makanan viral, sampai dah. Kalau tak, kita ni nak pergi taste dulu, katanya kawan. Lambat sangat kan. Sekarang kita tahu, okey, ni like banyak, hujung jari je. Ni komen banyak, dia kata sedap ni. Okey, go. Tengok review betul. Betul. Selalu macam tu kan, kita nak dapatkan kepastian tu, kita tengok review dulu. Orang lain kata ni betul, yang ni yang terbaik, yang itulah kita akan pilih kan. Betul. Tapi kepada anda pun kena rajinlah, kena kritis ya. Kalau macam Rizal sendiri, Rizal macam mana Rizal? Kalau Rizal untuk penghasilan satu karya seni ataupun lagu, lirik lagu, macam mana Rizal rasa? Betul, adakah membantu kemudahan yang diberi, macam ialah zaman kita era digital. Jadinya bagi Rizal sendiri macam mana? Saya tak adalah perlukan daripada digital platform macam kita nak cari ke. Kan? Cuma sesuatu perkara tu ada. Contoh dia macam lyrical yang perkataan yang kita jarang pakai. Nak check. Takkan kita, kalau kita selalu cakap patung, kita ubah dia jadi boneka ke. Yes. Cari perkataan-perkataan yang rare. Perkataan yang sastra. Bunyi sastra. Kadang-kadang tu tak adalah kita betul-betul sastrawan yang kita hafal perkataan tu. Kita buka juga. Buka jugalah tengok. Selalunya sumber kat mana? TikTok ke, Instagram ke, Facebook? Sumber yang saya ambil selalunya di Google ke Safari ke, kita search. Tak adalah daripada TikTok tu kan. Jaranglah. Okey. Kita nak tahu juga macam mana kunci untuk melahirkan insan ataupun generasi yang memang kita dapat seimbang, kreatif dan juga kritis. Sebab dua-dua ni penting ni, Wani. Okey, kalau tanya Wani kan, dia bermula daripada rumah sebenarnya tahu, atas didikan daripada mak dan ayah dan juga family itu sendiri. Sebab kita tak boleh nak letakkan ataupun letakkan benda ni dekat cikgu semata-mata. Sebab sekarang ni apa-apa pun sebab tak pandai sebab cikgu. Kalau kata tu sebab cikgu. So sebenarnya tak betul dekat situ. Dia kena dia nak melahirkan orang seseorang ni kreatif dan juga kritis. Dia kena bagi dia kebebasan untuk dia berkarya. Even daripada rumah, bermula daripada rumah tu sendiri. So daripada situ, bila dia rasa macam okey, apa yang dia buat tu dia ada lalui dulu pengalaman betul ataupun tidak, ataupun benda tu boleh membawa lebih ramai ataupun atraktif ke macam mana ke kan. Jadi dia punya komen ke apa ke melalui daripada start dia adalah daripada rumah tu sendiri. Dan bila dia bawa pergi ke sekolah, dia akan share dan berkongsi dengan kawan, aku dekat rumah aku buat ni, mak aku cakap macam ni. So dia rasa lagi seronok. So orang
akan mesti nak macam mana aku nak lebih daripada dia. Dia pun akan try untuk compete dengan orang kata competition yang baik lah. Tidaklah orang kata macam nak tikam belakang ke apa ke, semua tu tak ada. Dia dalam orang kata dia circle yang positif ya. Positif. Ya, nak dapat kaya tu tadi lupa pula dia kan. Sonok bercerita. So sebenarnya itulah, daripada rumah membawa kepada tempat belajar, daripada tempat belajar kita pula tengok pula circle kita yang dekat luar, dengan siapa yang kita bergaul. Sebenarnya daripada situ pula tengok pula apa yang kita selalu guna, macam mana kita menggunakan social media tu sendiri. Betul ke tidak jalan dia kan, kalau dah tersalah tekankan lain juga. Memang circle cantik, tapi sebab sekarang semua di hujung jari kan, dah membaca benda yang lain, suka sangat baca gosip, so dia akan implement benda yang gosip tu je. Ni betul lah ni, padahal tidak. Itu yang kita kata, kita kena mula daripada rumah, atau didikan daripada mak ayah, dan kemudian bawa kepada daripada dia punya sekolah dia pula. Itu pandangan daripada Wani. Macam mana kita nak melahirkan generasi yang betul-betul seimbang, kreatif dan juga kritis tu. Power, input power, cakap laju. Tot kan. Keluar tak ada yang salah tu kan. Makin gigil saya. Makin menggigil. Wani buat apa tu, Rizal lagi menggigil. Jangan gigil sebab kita menggigil kat sini. Kan masing-masing menggigil sebab sejuk ni masing-masing ni. Tapi Rizal, tadi kan berdasarkan apa yang Wani kongsikan tadi kan, dia ada mengatakan bahawa daripada peringkat awal di rumah itu sendiri. Betul. Macam Rizal sendiri dapat sokongan daripada adik-beradik ke ataupun ibu bapa? Saya dapat sokongan daripada setiap ahli keluarga saya. Even though daripada nenek saya pun sama juga. Alhamdulillah. So daripada rumah lah, benda tu memang datang daripada rumah, betul. Input dan cakap, saya dah tak boleh nak cakap dah. Kan, betul. Tapi respon ibu bapa macam mana? Bila tahu apa tu minat, apa tu Rizal memang daripada kecil lagi dah bahasa. Saya memang tak ada. Saya tak masuk daripada kecil. Tak? Bonda saya, dia bekas penyanyi. Okay. So dia siapa dia? Insan hebat tu. Putri Remaja. Tahun 80-an kalau tak silap saya. 80-an. Putri Remaja. So dia macam joget-joget kan. Tak suruh dia joget habis tadi. Tadi Rizal tu saya pun nak buat sekali. Kan? Wah, ni nak join sekali kan. Dia daripada grup tu, so dia support saya. At first dia tak support saya. At first dia cakap fokus tadi. Fokus tadi, belajar, habiskan SPM semua, dan sambung belajar. Saya sambung belajar. After saya sambung belajar tu baru saya fokus untuk buat and keluarkan sesuatu lah. Tunjuk. Bila saya tunjuk, saya keluarkan, saya tunjuk dekat mak saya tunjuk dekat bapak saya, diorang lagi support. Diorang cakap, okay, go for it, teruskan. Dan saya teruskan. Mana tahu itu impian Rizal kan. Jadinya Rizal ada tak perjanjian? Selalunya ramai juga artis-artis kan ada perjanjian dengan ibu bapa Wani. Cakap apa tu, okey, kalau awak betul-betul nak dalam bidang nyanyian, pastikan habis target belajar ini dulu. Kalau macam Rizal sini, macam mana Rizal? Betul, habiskan target belajar. Lepas tu ada target baru. Lepas ni, diorang kata diorang tak nak kerja, saya yang kena support diorang. Kena pastikan boleh support saya. Kena pastikan. Tak boleh buat main tu sebab ada janji dia tu. Dah memang ibu bapa tu dah sign kontrak kan tu. Suka nak kerja impian dia, lepas ni mak ayah dah berhenti kerja. Kena sara kan. Jangan lupa bagi persen 30%. Baik Wani, apa lagi yang boleh Wani kongsikan Wani untuk topik kita ni, kreatif dan juga kritis ni. Bagi pandangan bagi pandangan Wani lah kan. Okey, anak-anak muda sekarang kan, okey, dia banyak memilih untuk dia dapat fast cash, fast income. So sayang kadang-kadang dia apa orang kata memperjudikan dia punya kemahiran yang dia dah ada kepada bidang yang janji aku buat ni aku boleh dapat duit cepat, easy money tu. Dia nakkan yang ke situ. Jadi dekat sini yang kita rasa macam okey, kalau dia boleh berpandangan jauh sikit, mungkin dia ambil masa lama sikitlah. Okey, dengan arus pemodenan kita sekarang ni kan, dia kena ada satu apa orang kata, jangan nampak yang hanya untuk setahun ini saja. Dia kena look saja. Dia kena tengok tu dalam dia punya kehidupan dia untuk jangka masa yang panjang nanti. So apa yang dia boleh buat, dah spend so much untuk belajar kemahiran, lepas tu stop. Pergi kerja yang bidang yang bukan sebenarnya bidang dia, padahal bidang kemahiran sekarang dekat Malaysia ni sangat diperlukan, sangat dicari-cari sebenarnya sampai satu tahap. Kejaya Madani dia lancarkan oleh kita punya ni kerjasama daripada Kementerian Sumber Manusia dan juga Perkeso untuk bantu ni alumni TVET ni, bagi lagi keluaran baru lagi. Maknanya untuk peluang pekerjaan lebih banyak. Ya, sebenarnya peluang pekerjaan sangat banyak dekat luar sana. Cuma kita tak ada kandidat, tak ada calon yang kita boleh ambil serapkan sebagai pekerja tu. Sampai kerana itu je
jugalah saya sampai terjerumus kat dalam bidang latihan pula sekarang ni. Untuk memastikan kita cukup apa orang kata peluang pekerjaan yang ditawarkan. Kita nak bagi dekat anak-anak muda kat luar sana tu kan. Okey, jangan anggap yang bila dalam bidang kemahiran ni tak ada pekerjaan kat luar. Tak. Sebenarnya sangat banyak dan gaji pun bukan murah-murah dia orang ni. Ya, demand sekarang ni. Sebab kalau kemahiran ni, dapat menjadi sumber pendapatan yang tinggi. Betul. Itulah salah satunya dekat Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur sendiri pun sangat banyak dia punya kos yang ditawarkan. Sebab kenapa? Sebab kita tahu yang sebenarnya nanti towards kita punya orang kata untuk nak meningkatkan ekonomi negara ni, definitely untuk bahagian kemahiran ni kita sangat perlukan. Sebab nanti kemahiran yang kita cerita ni, kemahiran yang tangan yang memang pasti memerlukan orang untuk membuat tu. Tak boleh robot. Kalau robot buat kalau robot buat nanti habis. Dia tak dapat kualiti yang sama tu. So bukanlah kata tidak juga, memang ada bahagian itu juga. Cuma yang kita cerita ni benda yang kita tak boleh nak replace. For now, for time being. For time being, tengok penerangan dia kan. Itu seronok tadi kan. Tapi jadi kita ada buat IKM KL. Jadi kita dapat war-warkan tadi kepada penonton tadi. Ada hari terbuka. Betul. Kita ada hari terbuka pada 5 hari bulan Oktober September. 15 September ni akan diadakan Institut Kemahiran MARA Open Day di Kuala Lumpur. Akan adalah macam peluang pekerjaan, kalau nak cari career fair, ataupun you nak tengok kursus-kursus yang ditawarkan dekat Institut Kemahiran MARA. So banyak lagi acara-acara dia. So nanti mungkin kejap lagi kita akan boleh buat lagi sekali, kita war-warkan lagi sekali dekat audience supaya datang ramai-ramai support IKM KL Open Day ni. Sebab sangat banyak aktiviti yang dijalankan sebenarnya. Sebab macam yang kita tahu, dekat skrin sekarang ni ada boleh tengok, building talents, generating future. Itu adalah tagline untuk IKM KL sebenarnya. Tagline dia. Apa tagline dia sekali lagi? Building talents, generating future. Gitu. Tengok. Kita tengok pada future gitu ya. Sebab tu tadi bila kita cerita semua, kita nak semua fikir ke hadapan. Jangan look back. Kita kena tengok jangan jangka masa pendek saja. Jangan. Kita kena tahu. Banyak sangat peluang sebenarnya. Cumanya tinggal lagi kita nak ataupun tidak, pandai cari ataupun tak pandai cari. Dekat luar tu memang banyak. Sangat banyak. Okey. Tapi sebelum kita nak berehat ni kan, kalau boleh kata-kata daripada Rizal untuk mata ni. Mata memandang mata melihat. Okey, mata ni apa yang boleh diwar-warkan kepada peminat-peminat, penonton-penonton di luar sana? Boleh dengarkan di semua digital platform. And boleh tengok di music video Mata di YouTube channel. Dan boleh juga gunakan daripada segi semua tempat lah, social media apa-apa saja. Gunalah sound tu buat story ke apa ke, yang broken ke yang tak broken ke boleh pakai. Ya, kalau kat Instagram tu boleh guna untuk reels lah. Betul. Kan? Ada lagu Mata tu. Ada dan juga Instagram, kalau boleh kongsikan namanya. Ni kalau kita dapat kongsikan nama Instagram saya Rezal Yazmi, sama juga di TikTok pun Rezal Yazmi, di mana-mana pun Rezal Yazmi. Rezal Yazmi juga. Ya, betul. Masih ada menggunakan Facebook? Facebook masih ada, cuma saya jarang post apa yang saya post kat Instagram. Dia automatic link dengan Facebook juga. Okey. Baik-baik. Sekarang ni kita nak berehat seketika. Kan nanti kita nak sambung lagi, kupas lagi topik kita pada malam ini. Pada penonton-penonton, terus hantarkan komen di Facebook page rasmi kami, okey? Kita berehat seketika, terus dia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Saksikan siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Ogos 2023, Rabu, 2 petang, langsung dari Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di TV1, saluran berita dan RTM Clips.
buat hatiku tak keruan. Biarpun jauh berjuta batu, langit kita tetap satu. Seputih awan di langit yang biru, putihnya lagi hatimu. Ku tahu kau merinduiku, aku jua turut rasanya begitu. Hanya Tuhan saja yang mengerti perasaanku, betapa aku menyayangimu. Tak sanggup ku berjauhan darimu, meronta jiwa ku menahan rindu. Ku hampa perasaan di anginan lalu, moga hembusan menyapa pipimu. Ku tahu kau merinduiku, aku jua turut rasanya begitu. Hanya Tuhan saja yang maha tahu, betapa aku menyayangimu. Tak sanggup ku berjauhan darimu, meronta jiwa ku menahan rindu. Ku hampa perasaan di anginan lalu, moga hembusan menyapa pipimu. Oh ibu, kaulah syurgaku. Oh ibu, kaulah nafasku. Potret di awan daripada Kimi Iman. Mana Kimi? Alamak, saya tak jumpa. Alamak, asap. Nama cakap genting. Selamat datang, Kimi. Okey, jemput duduk. Okey, mic boleh sini. Kita letak kat meja. Alright, kita nak sambung cerita kita ni. Oh, tengok. Wah, ni tadi seronok kawan ni kan. Betul-betul kan? Macam genting kan? Itu sebab layar. Layar je kan. Seronok je sampai kita cari tadi. Mana Kimi? Mana Kimi? Sempat lagi. Okey, Kimi. Berkenaan dengan topik kita ni, nanti kita akan cerita jugalah untuk lagu Potret di Awan. Tapi awal-awal kita tak tanyalah, Kimi orangnya kreatif ke ataupun kritis? Kalau nak difikirkan, saya rasa saya lebih kepada yang kritis kot. Sebab saya tak rasa saya membuat idea yang baru. Oh, lebih kepada kritis ya? Betul. Macam mana? Contohnya dalam kehidupan seharian macam mana yang menggambarkan Kimi ni seorangnya yang kritis ni? Saya cuma menjalankan apa yang idea-idea orang dan saya ambil idea tu saya buat untuk kehidupan saya lah. Improvise namanya. Bukanlah, saya bukanlah buat benda baru, tapi cuma saya ambil yang tu, saya gunakan saya punya. Ada sisi-sisi kreatif sikit dekat situ. Betul lah. Daripada kritis lahirnya kreatif kan? Betul. Okey, baik. Dan juga okey, Wani kita nak sambung lagi lah Wani. Okey, kalau boleh kan impak pula kan. Kalau kita lihat pada impak kepada sebuah negara tu, bila mana generasi baru ni semuanya kreatif dan juga kritis. Masya-Allah. Kalau dibagi inilah kan soalan ni sebenarnya Wani suka sangat sebab kalaulah kita negara Malaysia dapat melahirkan lebih ramai lagi dekat luar sana insan-insan yang berfikiran kritis dan juga kreatif, definitely kita punya negara akan lebih jauh lagi daripada yang kita punya sekarang ini. Sebab kita nampak sebagai contoh kan negara jiran kita macam mana dia laju ke depan sebab dia menggunakan dia tak tunggu yang new
new implementation ataupun new idea ke ataupun benda-benda baru lagi-lagi dengan IR 4.0 ni kan. Dia tak tunggu. Dia sendiri yang buat, dia reka, dia menginovasikan lagi tapi tak mengatakan negara kita tak bagus. Betul. Negara kita bagus. Cumanya pemalu. Banyak simpan-simpan. Banyak ramai sangat penyegat ni. Penyegat. Dia nak macam, hey, kau bagus kau ni. Okey, main sini. Oh, bila ajar, lebih lagi daripada yang diajar tu. Dia boleh bagi beyond daripada apa yang sebenarnya yang dimahukan. Sebab contohlah kan, sebab saya nampak dekat luar sana ada banyak mesin-mesin baru. Contohnya tu nak buat lemang sekarang pun dah banyak. Dah lagi moden orang kata kan, lagi berteknologi tinggi. Sebenarnya kita ada benda tu, cuma kita punya talent ni semua pemalu. Tapi kalau dia dapat ke depan dan dia tahu ada sebenarnya dekat dalam negara kita ni banyak sangat platform, banyak juga bantuan yang dihulurkan untuk membantu merealisasikan kreativiti diorang ni, inovasi diorang ni, saya percaya kita boleh jadi one top of the world jugalah sebenarnya. Ya, betul. Sebab saya bila dah masuk dalam bidang kemahiran ni, sebab saya nampak ya Allah banyaknya peluang, banyaknya bantuan dia, banyaknya bantuan yang diberikan. Diorang selagi boleh kementerian ni nak bangunkan usahawan-usahawan yang berjaya dalam bidang kemahiran, banyak lagi usahawan-usahawan yang sedia ada nak pula bantu pekerja-pekerja mahir ni untuk diorang pergi lagi jauh, pergi lagi orang kata fly high. Ya, betul. Kembangkan gitu. sayap mereka ke internasional. Ya, internasional. Dan juga Kimi tadi seronok kan dengar kata-kata daripada Wani kan, semangat kan. Dan juga bagi Kimi sendiri, latar belakang kalau boleh dikongsikan, sebelum ni ada ambil kemahiran ke ataupun jurusan apa yang selalunya? Saya jurusan pengurusan sukan. Pengurusan sukan? Ya. Okey. Nampak macam lari kan? Nampak macam lari. Tak ada. Nampak main bola. Masing-masing lah kan. Jadi macam mana? Apa tu dari segi pembelajarannya, apa yang dapat dikongsikan? Kalau nak diikutkan memang dari segi bidang memang lari betul lah. Lepas tu sekarang pun saya melanjutkan dapat kerja dengan syarikat penyiaran sukan swasta. Pun kalau nak fikirkan lari daripada bidang saya. Benda tu kalau kita fikirkan benda yang berkaitan dengan broadcast. Tetapi apa yang sama dengan saya adalah sukan. So saya gunakan advantage tu untuk saya dapatkan kemahiran saya lah. Betul lah tu, betul lah dia saya gunakan saja. Ya, sebenarnya ada sisi kreatif kat situ. Macam tadi kan, kalau saya ada share tadi lah, saya sambung pula, maafkan saya tadi. Macam share. Tadi maklumat daripada Wani lah tadi. Sebab saya pun bukan datang daripada bidang TVET, tapi saya boleh berjaya, alhamdulillah sampai sekarang berada dalam bidang TVET sama dengan orang-orang yang dah lama dalam bidang tu tahu. Sehingga saya rasa macam education background kita tidak memustahilkan kita untuk kita berjaya. Tidak kira lah sebenarnya apa pun yang kita ambil belajar sebelum ni, jika ada peluang yang kita dapat, just grab it. Sebab pengalaman ni tak semua orang dapat. Betul. Ada setengah tu macam dia nak sangat jadi penyanyi, contoh macam Kimi, tapi tak dibagi peluang. Dia dah habis kreatif dan dia buat lagu apa semua, tapi tak dibagi peluang. Jadi tak dapat juga, tak berpengalaman juga, tak ada pengalaman ke arah tu juga. Tapi bila kita dapat peluang, any peluang lah, tak kisahlah kerjaya ke ataupun apa sekalipun, kalau kita cepat grab, kita sebenarnya lagi baik, lagi bagus sebenarnya daripada orang lain. Sebab orang lain ada 1+1. Itu yang dia belajar, itu yang dia kerja. Mungkin itu juga yang dia jadi usahawan sebagainya. Betul. Tapi kita belajar lain, kita buat lain, kita kerja lain, kita berniaga benda lain. Kan, berbeza-beza. Lagi sebenarnya baik dan lagi bagus sebenarnya. Betul, terdapat kembangkan tu kan? Ya. Rupanya kita tiga-tiga semua background lain. Ya. Pengurusan projek, jadi pengacara kan? Tengok, tak jadi halangan, tak jadi alasan kan? Kita boleh gunakan ilmu tu nanti di masa akan datang juga. Betul. Bila diperlukan, ada. Kita dah ada benda tu. Betul. Seronok betul. Memang topik ni memang rancak. Buat Wani rancak, Kimi pun seronok juga. Tapi kita jangan lupa untuk nak war-warkan juga untuk Kimi. Okey, Kimi, tertanya-tanya juga bila mana kita tengok muzik video baru muncul untuk 2022 untuk lagu ni untuk lagu Potret di Awan. Tapi sebenarnya lagu ni dah 3 tahun sebelum tu dah ada keluar dah lirik video di YouTube. Mesti ada kisahnya. Kalau boleh tak keberatan kalau kita kongsikan Kimi, silakan Kimi. Kalau nak dikatakan ceritanya panjang lah juga, tapi saya ceritalah juga sikit. Lagu ni tercipta masa saya tengah belajar diploma dekat UiTM Arau Perlis. Lepas tu lagu ni masa saya tengah diploma kita buat and then rakam, keluar official lirik video dulu. Lepas tu bila dah keluar tu
penggubal pencipta lagu ni, which is abang arwah abang saya, Allahyarham Muhammad Aikan Naim. Dia pergi meninggalkan saya dan keluarga lah. Lepas tu, so maksudnya perjalanan tu agak terhenti lah, membuatkan saya agak down lah sebenarnya. Sebab memang dekat rumah selalu jamming dengan dia je. So bila tak ada dia, macam rasa tak ada kosong. nak nyanyi sekali lah. Memang tak ada. Sebab yang masa cipta lagu tu, dia yang nyanyi, buat gitar tu. Dia yang buat humming. Betul. Lepas tu, dah lama sikit saya pun just jalani kehidupan, just cari kerja semua, apa benda semua. Lepas tu, tiba-tiba saya dapat rasa balik macam semangat tu ada balik lah. Saya tak tahu kenapa lah, tapi macam memang tiba-tiba dengan bantuan mak saya. Sebab kalau nak dikatakan, sebenarnya saya cerita sekarang yang komposer Tun Kudu tu sebenarnya adalah mak saya. Dia buat lirik tu untuk anak, which is saya yang belajar dekat jauh. So untuk lirik, untuk siapa yang anak rindukan ibu, so itulah lagu yang dia boleh nyanyikan. Itu lagu betul, dia vibe besar lah. Wanita penyut tu memang. Tengok nampak tak sokongan daripada keluarga tu. Masya Allah. Kalau nak dikatakan pasal kritis dan kreatif, mak saya dua-dua. Dua-dua betul. Kan? Ibunya okey. Itulah tadi apa nama penanya apa? Pena Tun Kudu. Tun Kudu. Dia beribu, tapi memang lagu tu boleh guna tau Wani, sebab lagu untuk anak rindukan ibu dan juga ibu rindukan anak yang kejauhan. Yes. Dan juga sebenarnya sedih sebenarnya. Kan sedih sebab dia terlibatkan dengan arwah abangnya. Memang betul-betul dekat rasa kalau kita dengar baik-baik liriknya. Betul. Tadi dekat belakang tu tadi kita rasa macam kita bukan enjoy yang macam mana tau, kita feel tu. Kan, sampai dalam dengan orang kata kabus ni pula betul. Kan dengan kabus dia kan feel mood genting tu kan. Kalau tak ada kabus tadi nampak sebenarnya. Kan nampak kita dah berjujuran dah mula nak start dah kan. Itu kisahnya di sebalik lagu Potret di Awan. Okey, kalau boleh nak dapatkan war-warkan kepada penonton juga peminat juga, di manakah platform? Boleh di IG saya, Twitter saya, YouTube saya, semua sama. KYMIE Iman. Kimi Iman. Kimi Iman ya. Ejaan dia adalah KY kan? KYMIE. Kimi Iman. Dia kena letak dot ke tengah-tengah tu? Underscore? Dekat IG saja kena letak dot. Dekat IG saja kan. Ada beza kan lah kot. Ada beza kan. Kita cari. Kita cari. Ya betul, kita support ramai-ramai. Ini dia seperti mana yang kami kongsikan sebentar tadi ya. Okey. Tak boleh nak pergi mana? Pergi genting ke? Aduh, yang suka ni Ros kita. Okey, ni Wani tambah lagi kita nak cerita ni kan. Kita nak petik juga semangat apa tu kemerdekaan. Kita nak bincangkan juga mengenai merdekakah minda kita. Okey, kalau untuk pendapat saya lah okey, merdekakah minda kita. Kalau tak merdeka pun tolonglah merdekakan. Kita kena cari jalan macam mana untuk kita memerdekakan minda kita, kerana dari bila kita memerdekakan minda kita tu sebenarnya dari segi macam ni tau. Kita nak dapatkan insan yang berpotensi ataupun yang lebih kreatif dan juga kritis ni, kita perlu bebas untuk berkarya, bebas untuk melontarkan apa-apa pendapat dan juga boleh menerima apa-apa pandangan daripada orang lain. Sebab kita jangan terlalu tersekat ataupun limitedkan kita punya pemikiran kita. Okey, my mom say A, B, C, D, full stop. Betul. Mak dan ayah punya cakap tu kita memang kena dengar. Betul. Tapi itulah datangnya kritis. Okey, bila kita digest, ni macam tak berapa kena lah dengan kita. Okey, mak, mungkin contohnya macam saya sendiri. Ayah saya sangat-sangat nak saya jadi accountant sebenarnya. So pada orang kata at first tu saya rasa nampak macam rebellious pula kan. Macam berontak juga lah. Berontak. Tapi sebenarnya saya cakap dekat dia, kita ada apa orang kata sharing pendapat lah kenapa saya menidakkan apa yang dia nak tu. Saya cakap dia bukan menidakkan, cuma bagi saya peluang untuk jadi diri saya, sebab saya percaya satu hari nanti saya akan bagi dia mengharumkan nama dia, macam membanggakan dia. Membuktikan pada dia dan untuk membanggakan dia yang sebenarnya apa yang jalan saya pilih ni adalah yang terbaik untuk saya, bukan untuk saya saja tapi untuk dia dan keluarga. So kalau katalah bapa saya berkeras, saya pun sebab tu mungkin saya tak ada kat sini sekarang. Sebabnya saya kena dah lah terpaksa ni belajar jugalah account walaupun tak suka. Tapi atas doa dia juga
saya pergi bekerja sebelum saya buat bisnes dalam bidang TVET ni, actually sebenarnya saya daripada bidang akaun juga. Pergilah apply mana-mana pun, walaupun bukan belajar bidang akaun at first, saya mesti diterima masuk dalam bidang akaun juga, dalam department akaun juga. Nampak tak? Berkat rezeki. Yes. Tapi kita kena cakap dengan, bukan melawan, bukannya bila bapak suruh buat ni pop lari, bukan. Kita kena belajar untuk meluahkan pada dia, sebab kadang-kadang mak ayah kita tak tahu dan tak perasan benda tu. Kita ni yakin ke dengan pilihan kita, sebab tu dia memilih untuk kita yang terbaik. Dia pilihkan untuk kita, tapi kita pun ada hak juga untuk kita bersuara. Bukan bersuara buat kurang ajar. Jangan kawan-kawan. Bukan. Jangan. Bukan maksud saya itu. Maksud saya, bagi tahu, duduk dengan dia, berbincang dengan dia, bagi tahu apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa pilihan kita. Kalau dia rasa macam mungkin kadang-kadang dia buat pilihan tu, mungkin dia ada kekangan kewangan. Mungkin. So kita pun kenalah faham benda tu. Kalau kata mak ayah bagi tahu apa yang kita nak buat, datanglah kreativiti kita pula. It's okay mom, it's okay dad, tak apa, saya kerja part time dah. Kalau tak, benda ni semua tak berlaku. Sebab tu saya cakap tadi, back to yang first, untuk kita memerdekakan minda kita kena jadi orang yang kritis dan kreatif. Jadi macam mana nak kritis dan kreatif ni, kena start daripada rumah. Tengok hubung kait dia, ujung-ujung ni kaitkan betul dengan ilmu daripada input daripada awal tadi. Itu yang penting. Dan juga bagi Kimi pula, bagaimana Kimi? Kalau kita lihat kan, memanglah digital ni memang banyak. Ada di antara kita ni yang menggunakan platform digital ni untuk meluahkan. Katanya mereka nak memperjuangkan hak bersuara, tapi mereka lupa bahawa negara kita ni ada perlembagaan, ada undang-undang negara. Perlembagaan ni pula diwujudkan untuk kita nak kekal harmoni, bukan untuk kita memberatkan kita. Sebab itulah ada di antara yang segelintir ni jadinya terlajak komen di Instagram ke, di media sosial ke, yang melibatkan 3R. 3R ni macam raja, institusi raja, kaum, agama. Jadi itu yang kita nak elak tu. Kalau macam Kimi sini, macam mana Kimi? Kadang-kadang saya tengok dekat komen-komen Twitter lah kan, budak-budak muda Twitter kan. Diorang memang terlampau guna yang freedom of speech tu tau. Ya. Diorang rasa diorang salah guna kan? Bersuara. Diorang rasa sebab diorang rasa diorang generasi baru, diorang yang akan memimpin. Tapi diorang dalam pada masa yang sama, diorang kena faham yang kita ada undang-undang dan kena pakai platform yang betul lah kalau nak suara. Kalau macam tu, diorang rasa diorang dah merdekakan diorang punya generasi baru. Tapi sebenarnya silap. Sebenarnya memang lagi macam orang kata, melahirkan generasi yang memberontak lah orang kata. Macam tu. Tapi itu juga betul. Itu pandangan daripada Kimi betul-betul. Itu pandangan dari mana segelintir saja. Tapi iyalah, kita peranan kita pun sebagai generasi yang terdahulu, kita pun memberikan contoh yang baik. Educate dia orang, sama-sama dengan orang, bagi tunjukkan apa yang betul tak betulnya. Takkan kita dah pernah langgar dinding, takkan nak biarkan dia orang langgar dinding juga. Setuju. Betul-betul kan. Kita dah merasai membuat kesilapan itu, jadi kita tak nak generasi muda ulangi benda yang sama. Sebab tu nanti kita tak membangun, kita tak pergi mana-mana, kita masih ditakut yang lama juga. Tapi dengan adanya orang-orang yang berjaya dan sebagainya, kita ni lah yang sebenarnya kena bantu mereka, sebabnya diorang nampak keluar-keluar memang digital. Itu je bagi dia, itu adalah platform untuk diorang bersuara, itu adalah platform untuk diorang meluahkan perasaan. Tapi penggunaan itu mungkin tersalah guna, atau mungkin sebab tu macam tadi saya cakap, kalau kata dia nak bersuara, dia kena pergi macam Kimi juga cakap lah, pergi pada sos yang betul, platform yang betul. Kalau dia marahkan mak tapi dia pergi cerita dengan kawan, memang tak settle lah masalah tu. Tak settle, betul lah. Yang ini dia marahkan dia pergi kat Z, memanglah sama je kan. So sama juga kalau dalam usahawan sekalipun, kalau dia ada masalah berniaga, kalau dia bercerita dengan kawan-kawan baik yang kedai kopi dia, paling-paling kuat dia cakap, kau tak payah berniaga lah, kau berhenti je. Tapi kalau kata dia pergi betul-betul dekat kawan-kawan yang betul, dia akan dapat lagi macam, no, have you tried this, kau dah pernah buat ni, okay, aku rasa mungkin kau ada tersalah here and there, maybe kau kena touch up sikit. Dia bagi lagi motivasi, bagi lagi semangat. Dah datang tiba-tiba kreatif pula, dah macam-macam idea keluar, idea baru kan. So back to ni, memang digital sekarang ni kalau disalahgunakan memang dia boleh merosakkan lah. Tapi kalau dia digunakan secara betul,
kita dapat secara berilmiah, definitely kita ni memang boleh orang kata bagus sangat bagus lah. sangatlah, berkembang lagi lah, macam-macam lagi idea kita dapat kan. Macam-macam nanti. Dan suka juga tadi kata-kata tadi Wani, tadi kalau apa tu Kimi dengar apa yang Wani kongsikan tadi kan, rakan-rakan tu pun mempengaruhi juga. Kalau sembang kopi tu memang kawan-kawan dia kata tak payahlah, tutup je lah perniagaan tu kan. Kalau macam Kimi sendiri mesti ada kawan-kawan yang Kimi memang betul-betul hargai, ataupun saudara mara, adik-beradik ke. Apa kalau nak dikatakan family dengan kawan-kawan tu memang yang nombor satu lah. Sebab family memang of course diorang akan ingat. Susah senang. Memang diorang akan ingat. Even kadang-kadang saya tengah tak buat apa, diorang akan tiba-tiba dekat WhatsApp bagi video dalam kereta lagu saya. Macam tiba-tiba je. Macam memang family lah. And then ada juga lah segelintir kawan-kawan yang memang rapat kan. So dah memang support sampai sekarang lah. Kawan apa tu, kalau dari segi kawan ni yang nak jadi sahabat tu bukanlah ramai kan. Ada rezeki tu memang sahabat dia ramai. Memang betul sahabat tu maknanya susah senang ada bersama kan. Tapi kalau macam Kimi sini, Kimi sahabat yang betul-betul adakah zaman waktu sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di zaman universiti? Dia ada dua fasa orang kata. Dua grup lah orang kata. Dua grup. Dua grup tu daripada mana? Satu daripada sekolah menengah. Sekolah menengah tu sekali combo dengan kawasan perumahan. Satu lagi UiTM lah. Kawan belajar. Dia beza. Dia rapat tapi beza lah. Rapat Beza dia berbeza. tempat lah. Beza tempat tapi tetap dua-dua tempat tu adalah sahabat. Sebab yang kalau sekolah harian kita balik tak jumpa. Kalau dekat UiTM kita duduk college. Duduk kat kedai sekali semua. balik sama. So dia punya beza lah, bonding dia lah. Tengok cantik. Okey, dan juga Wani, kalau di minit-minit terakhir ni, kalau kita nak wawarkan lagi ni untuk topik kita dulu. Lepas tu kita nak bagi apa tu ucapan mereka juga. Tapi kalau boleh kita nak konklusinya untuk topik kita pada malam ini. Untuk dari segi anda kreatif ataupun kritis. So untuk audiens kat luar sana, kita nak jadi berjaya ni, kita jangan limitkan ataupun sekat kita punya kreativiti kita untuk menjadi seorang yang lebih, orang kata, lebih baik atau lebih bagus ataupun lebih berjaya lah dekat luar sana. Sebab bila kita disekat kreativiti kita, itu yang membuatkan kita duduk dekat tempat yang kita ada saja. Kita tak keluar daripada keselesaan tu. Sebab kalau kita nak berjaya, definitely kita kena keluar daripada kotak keselesaan kita. Tapi nak buat macam mana, kita kena cari jalan berfikiran kritis itu, mencari apa-apa problem, bukan problem, isu-isu yang ada dekat luar sana, kita jangan jadikan dia sebagai problem dan isu semata-mata. Cari solusinya, cari apa yang kita boleh buat untuk kita tutup ataupun kita matikan isu-isu ataupun problem tu. Macam saya sendiri, saya adalah usahawan geng aircon. Saya tahu dekat luar sana banyak isu berkaitan dengan air conditioning ni. Jadi saya pilih untuk saya berada dalam bidang ni untuk memastikan yang pelanggan kat luar sana dapat kontraktor yang dipercayai, yang trusted, yang berkualiti. Dan bila saya tahu pula ada masalah dekat luar sana tentang tenaga pekerja mahir. Jadi untuk itu saya terjerumus pula dalam bidang latihan untuk memastikan kita ada keluaran pekerja kemahiran yang hebat. You know? So jangan limitkan, jangan posisikan diri kita atau hadkan, jangan posisikan diri kita untuk menjadi seorang problem solver mungkin yang lebih baik, ataupun menjadi seorang yang lebih kreatif dan berinovasi untuk membantu meningkatkan ekonomi negara juga. Sebab bila ekonomi negara meningkat, definitely lah kita pun selesa, kita pun senang kebaikannya, dapat tempias daripada kita juga. Okey, baik. Tapi ucapan ringkasnya Merdeka. Okey. So selamat Hari Merdeka yang ke-66 untuk negara kita. Again, merdekakan minda anda. Yes. Jangan hadkan minda anda dan kongkong minda anda dengan sesuatu yang hanya anda rasa yang anda selesa saja. Keluar dari di positif. Dan keluar dari perkumpul tu jadilah rama-rama, observe, pergilah explore dunia ni. Sangat banyak peluang-peluang yang ada dekat dunia ni. Okey, dekat especially Malaysia kita. Okey. Ya betul. Wah ni amboi, dia bawa pidato je Kimi pun dengar pun. Alamak, pidato dia panjangnya. Macam mana pidato aku kena kecil lah. Kita pas dekat Kimi. Okey, silakan Kimi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-66. Dan saya ingin mengatakan kepada semua yang merdeka ni bukanlah hanya ada dekat satu aspek saja. Merdeka ni boleh jadi dekat kita diri sendiri, dalam dari segi sosial ke, agama ke,
semua kita boleh ada caranya untuk merdekakan diri kita. Cuma kita perlu cari caranya macam mana. Dan ucapan khas merdekanya, last kali ucapan khasnya. Selamat menyambut hari kemerdekaan bulan yang ke-66, tahun yang ke-66. Yes, terima kasih diucapkan untuk Kimi Iman dan juga kita ada Wani. Terima kasih banyak Wani. Ya, jago pidato kita pada hari ini. Berdirinya saya di sini akan menceritakan. Terima kasih juga dekat Nadir dan juga Selamat Malam Malaysia kerana menjemput kami semua sebagai panel untuk malam ni. Okey, baik. Dan juga penonton, insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kibarkan Jalan Gemilang. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terusnya bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada para pejabat awam. Sebagai sebuah negara yang dibina dengan acuan perpaduan yang kukuh antara agama, kaum dan budaya, kita sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini menunjukkan betapa teguhnya keharmonian kaum di Malaysia dan harapan saya agar ia berkekalan dan semakin utuh dalam usaha kita menjayakan agenda Malaysia Madani. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Tekad perpaduan penuhi harapan. Ya, baik, di minit-minit terakhir ni saya nak mengalu-alukanlah ya komen-komen, komentar daripada peminat-peminat ataupun penonton Selamat Malam Malaysia. Nanti kata suruh komen tapi tak baca kan. Okey, marilah kita baca. Kita mulakan dengan Arif Siddiq Irdana. Katanya apa? By the way, selamat malam, selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September. Terima kasih Arif. Arif ni peminat kita daripada mana? Daripada Indonesia. Ya, kita ada lagi seterusnya daripada Syukran Jamil. Katanya terbaik. Terbaik yang mana satu tu semualah kan. Selamat Malam Malaysia mestilah terbaik. Okey. Dan juga Muhammad Amirullah Talibsan, dia kata mantap. Siapakah yang mantap? Dan juga Nini Zilawani, terbaik Kak Wani. Nama pun lebih kurang dengan tetamu kita Wani kan. Namanya Nini Zilawani. Dan juga Muhammad Yusri Ahmad Jaludin, member sebelah tu nak cakap juga tu. Member sebelah tu nak cakap juga, perasan dia tengok kan suka dia kenal. Dia katanya dia kenal juga dengan Wani, kata tapi memang terbaik kan. Tengok Wani waktu berpidato. Dan juga komentar-komentar lain kita ada Mas M Sirma Ramli, laju. Laju. Memang laju. Macam kamera ni laju juga dia tukar. Kan? Kita nak maju dik. Kita kena bersemangat kan. Kita maju ke hadapan supaya kita berjaya sama-sama ya. Dan juga lain-lain lagi. Ramainya. Terima kasih banyak. Wahyu juga. Terima kasih banyak juga ya. Menyambut Hari Kebangsaan. Dia kata ucapkan 66 tahun. Terima kasih banyak. Yang lain tu tak sempat nak baca. Minta maaf sangat-sangat ya. Dan kepada anda semua saya ucapkan ribuan terima kasih. Penonton-penonton, terima kasih teman saya daripada pukul 9 malam sampai 10 malam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Dan ikutilah Facebook kami itu ya. Selamat Malam Malaysia. Ingat, merdeka, kita kena merdekakan fikiran kita semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sentiasa ku teguh pertahankan tanah airku.